momentum. Jadi ini simbol dia, momentum. Okey, ini definisi dia. Dan seterusnya kita tengok prinsip keabadian momentum. Okey, apa maksud abadi? Terabadi, mengabadikan kenangan. Maksudnya kita tak nak hilangkan benda tu lah. Kita nak kenangan tu kekal pada kita. Jadi prinsip keabadian momentum maksudnya, prinsip ni mengatakan momentum ni yang ada ciri-ciri keabadian tu semasa perlanggaran. Semasa perlanggaran, kita kata ni simbol-simbol lah, cikgu buat untuk simbol. Tapi kalau ditanya apakah prinsip keabadian momentum, jawapan dia ini. Jawapan dia. Macam mana nak tulis dalam bentuk perkataan? Ini simbol jumlah. Jumlah momentum sebelum perlanggaran sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran. Jadi sekarang ni apa? Kat sini fizik kuantiti yang ada adalah apa? Momentum. Jadi kita jumlahkan momentum tu. So kita tengok contoh ya. Contoh situasi. Katalah kita ada objek A. Objek A sedang bergerak dengan halaju 1 meter per second. Dan kita ada pada masa yang sama dekat jalan raya tu ada kereta B pula. Bukanlah jalan raya. Ada satu objek B pula, dia sedang bergerak juga. Di arah bertentangan dengan halaju 2 meter per second. Jadi mereka belum berlanggar. So masa ni setiap objek ni dia ada momentum. Jadi A ni apa momentum dia? So A momentumnya ialah, apa formula momentum? Jisim darab halaju dia. Katalah jisim ni adalah 1 kg. Yang ni pun 1 kg. Jadi jisim dia darab 1 kg darab V berapa? 1 meter per second. Dapat 1 kg meter per second. Jadi kat sini ada dua benda. Pertama, kita tahu, daripada calculation ni kita tahu, momentum ini dia punya unit. Kedua, ini adalah momentum bagi objek A sebelum dia berlanggar apa-apa. Sebab dia bergerak, dia ada momentum lah. Lepas tu, kita tengok pula objek B. Apa momentum dia? Jisim darab halaju 1 kg darab halaju dia. Dia arah yang berbeza. Nampak tak? Jadi halaju adalah kuantiti vektor. Maka kalau yang ini dia jadi negatif lah. Menunjukkan dia arah yang bertentangan dengan halaju ini. Bertentangan. Jadi ini benda yang you kena tahulah. So, kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu pun it's negatif. Cuma dia bertunjuk arah je. Jadi walaupun dia tak bagi tahu, kita perlu tahu. Jadi dapatlah negatif 2 kg meter per second. Jadi setiap ni ada momentum. Jadi dekat soalan, bukan soalan lah, prinsip ni kata jumlah. So maksud jumlah tu, kita jumlahkanlah momentum mereka. Jadi jumlah momentum sama dengan, kita ada momentum, jumlah momentum sebelum perlanggaran sama dengan A tambah momentum B 1 kg meter per second tambah negatif 2 kg meter per second. Jumlah dia ialah negatif 1. Kak, dan dua objek ni akhirnya mereka bertemu dan berlanggar. Dia bertemu dan dia berlanggar. Bismillah.
Right. Kita nak buat dia berlanggar ni. Okey, so sekarang katalah kita dah tak ada nilai dia dah berbeza, kita tak tahu nilai dia. Okey, so bila dia berlanggar, katalah akhirnya mereka bergerak dengan hal laju yang sama. Contoh, dua-duanya bergerak arah apa? Arah mana kita nak dia bergerak So katalah dua-dua ni bergerak, dia dah berlanggar. Lepas tu dia bergerak pada arah ini. Okay. Soalan tanya, berapakah hal laju pelanggaran selepas pelanggaran? Okay, kita sekarang nak tahu, dia bergerak, okey, itu arah dia. Sekarang ni berapa hal laju dia? Ya. Okey. Jadi maksudnya objek ni, awak boleh bayangkanlah dia macam kalau berlanggar tu dia penyek, lepas tu dia berdua bergerak pada arah yang sama dengan nilai yang sama. So kita tengok balik apa prinsip kata. Prinsip momentum mengatakan jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran. Okey, momentum tu apa? Okey, sekarang ni A ada momentum dia, B ada momentum. Jadi kita kata, kita buatlah MA darab BA tambah MB darab VB. Betul? Okey, yang ni macam ni. Sama juga macam ni. Okey. Yang ni A punya, ni A punya, ni B, ni B. Right. So sekarang ni cuma kat sini VA sama dengan VB. Okey. Jadi kita buatlah MM 221 kg. Jadi MA plus MB. V tu adalah sama kan? Jadi kita nak tahu V. Okay, sekarang ni V ni kita boleh factorizekan sebab dia sama. V. Okay, lepas tu MA sama dengan 1 campur 2. 1 campur 1 jadi 2 kg. 2 kg darab berapa V. Okay, sekarang macam nak selesaikan? Disebabkan prinsip kata sama. Okay, prinsip tadi kata sama. Jadi kita buat persamaan. Itu persamaan dia. So, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay. Sama dengan. Maksudnya nilai tu kita ambil lah sama dengan. So, negatif 1 kg meter per second sama dengan 2 kg V. Okay, jadi kg dengan kg boleh potong. Jadi V sama dengan berapa nilai dia? Negatif 1 per 2. Kan? Kalau ni matematik kan, ni 2 kat sini. Jadi 2 tu kita bawa ke sana. Oops. 2 tu kita bawa lah ke sini. Sebab dapat negatif 1 per 2 meter per second. So dalam fizik tak boleh tinggalkan jawapan dalam unit dalam bentuk pecahan. Jadi jawapan dia 0.5 meter per second. Okey? Jadi kita dapat buat ni kenapa? Sebab kita faham konsep dia. Konsep dia apa? Konsep dia ni. Sebelum sama dengan selepas. Okey? Ini boleh jadi macam-macam lah. Baik. Sekejap. So sekarang, kita ada 3 jenis pelanggaran. Okay, kita pertama sekali kita ada pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan letupan. Jadi apa maksud pelanggaran kenyal? Bila ingat tak? Kalau kenyal, sebelum pelanggaran, ini objek. Okay, ni dia punya masing-masing punya hal laju. Jadi kita kata dia kenyal sebab selepas pelanggaran, dua-dua objek ni mempunyai hal laju masing-masing yang berbeza. Okey? Jadi itu kenyal. Tapi kalau tak kenyal, sebelum dengan selepas, kita tengok apa beza dia. Kalau tak kenyal, maksudnya yang tadilah, dua-dua objek bergerak dengan hal laju yang sama pada arah yang sama. Jadi untuk contoh yang cikgu bagi ni, kenyal ke tak kenyal? Tak kenyal. Tak kenyal, hal laju dia sama. Dan akhirnya kita ada letupan. Okey, letupan. Letupan ni
Maksudnya objek tu dia adalah satu. Dia adalah satu sebelum dia meletup. Maksudnya kalau ni meriam, dekat mana peluru meriam? Dalam meriam. Jadi dia adalah satu unit. Tapi bila dia dah meletup, meriam ni dia akan terkebelakang, tapi peluru ni akan pecut ke depan. So, kat sini kita boleh gunakan prinsip keabadian momentum tu. Jumlah momentum sebelum sama juga dengan nilai jumlah momentum selepas. Tapi untuk jumlah momentum sebelum, objek dua-dua tak bergerak. Kan? Objek tak bergerak. Jadi bila objek tak bergerak, apa dia punya hal laju? Kosong. Jadi bila kosong, walaupun meriam ni seberat mana pun, dia darabkan dengan kosong, jadi dia kosong lah momentum dia sebab dia tak bergerak. Kiranya dia tak ada momentum sebab tak bergerak. Sama juga dengan peluru. Peluru tak bergerak. Bila peluru tak bergerak, momentum peluru pun kosong. Jadi sebenarnya jumlah momentum bagi letupan sebelum dia adalah kosong. Tapi kalau jumlah momentum sebelum tu kosong, maksudnya jumlah momentum selepas pun kosong. Jadi kalau kita tengok ada contoh so kalau selepas momentum, katalah jisim meriam tu 100 kg, halaju meriam tu pun 100 meter per second. Lepas tu kita ada peluru. Peluru katalah dia 20 kg. Seberapa halaju peluru? Jadi kita buatlah susun formula macam ni. Tapi kita tahu jumlah momentum sebelum sama dengan kosong. Jadi kita rearrange the formula. Masukkan supaya V jadi subjek. So kita dapatlah 500. Jadi 500 ni apa? 500 tu adalah halaju ni. Halaju peluru tu. Tapi ada negatif. Kenapa ada negatif? Sebab arah yang berbeza. Peluru pergi pecut ke sana, tapi meriam ni dia terkebelakang sikit disebabkan oleh momentum tu. Jadi itulah soalan berkaitan dengan momentum. What is the meaning of momentum? Apakah maksud dimaksudkan dengan momentum? Kalau ini dia jalan soalan bentuk esei lah, jawab bentuk esei. Jadi apakah maksud momentum tadi? Jadi momentum ialah jisim darat halaju. Jisim dan halaju. Ini muka surat berapa, cikgu? Ini muka surat 7. Muka surat 7, sorry. Surat 16. Saya nak tengok yang tu saja dulu. Kalau tengok pada soalan tadi muka surat 17 tadi. Lepas tu kita tengok muka surat 54. 54 ni pun sama. Soalan momentum tu dimulakan dengan ni lah. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? Jadi ni pun kita dah tahu, dah boleh jawab. Momentum ialah hasil darab jisim dan juga halaju. Tak banyak pula contoh soalan momentum. Kita move on dulu to the next subtopic. Lepas tu kita belajar tentang daya. Apa itu daya? Daya ialah satu kuantiti fizik yang dapat mengubah pecutan objek, arah objek, bentuk objek. Kalau ada plasticine, if you have a plasticine kat sini, lepas tu saya minta you tekan plasticine tu. So mungkin dia akan berubah bentuk lah. Dia akan bentuk shape, melepih ke macam mana. Daripada macam ni, dia akan jadi macam ni. Kan? So itu ada macam mana dia boleh berubah bentuk? Sebab kita mengenakan daya ke atas dia. Jadi kalau daya, dia punya simbol adalah F. Jadi kita boleh buat eksperimen. So jadi bila kita buat eksperimen, kita ada nilai daya yang berbeza. Jadi bila kita ada nilai daya yang berbeza, kita tengok kita ada pecutan yang berbeza. Contohlah objek ni kan. Kita ada satu, ni letak dekat retort stand. Contoh, ni kita ada troli.
Okay. So troli ni okey, ni daya yang pertama. Kita tolak dia kan ataupun kita tarik dia dengan satu daya. Jadi kalau apa jadi kalau dengan daya yang pertama, objek ni dia akan memecut dengan pecutan A. Jadi kita tanda dekat sini. Kan kita tandalah dekat sini A. Lepas tu kita buat lagi eksperimen. Okey, kita tambahkan daya. Jadi daya 2. Okay, bila daya 2 kita dapat pecutan dia A2. Jadi kita dapat bacaan ataupun result. Jadi kita plot graph dia di sini. Jadi kita buat seterusnya. Kita tambahkan daya, tambah daya. Jadi kita dapatlah plot graph dan bentuk graph mungkin macam ni. Jadi daripada graph, kita lukis satu line. Jadi inilah line yang kita dapat. Jadi straight line graph macam ni. Dan straight line graph, dia potong pada 0, 0. Betul lah, maksudnya bila tak ada daya, langsung objek tak bergerak, tak ada pecutan. Jadi 0, 0. Okey. Jadi kita boleh analisis graf ni. Apa yang you dapat daripada graf? Okey. So graf ni graf F daya melawan pecutan. Ini apa yang kita dapat daripada graf? Okey. Ini adalah graf garis lurus. Bila graf garis lurus, kita boleh dapat dia punya kecerunan. Gradient kecerunan dia. So, daripada situ, kita dapat hubungan antara pecutan dan juga daya. Jadi, apa hubungannya? So, kita tengok bila daya bertambah, pecutan pun bertambah. Betul? Jadi, kita kata hubungan antara daya dengan pecutan ni adalah berkadar terus. Jadi, bila dalam mathematics awak belajar, bila hubungan tu berkadar terus, bila hubungan tu berkadar terus, apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak dapatkan? So, sekarang ni, kat sini adalah simbol hubungan. Macam mana kita nak jadikan dia simbol persamaan? Ya? Jadi, kita kena tambah satu constant tu. Jadi, kalau F berkadar terus dengan A, jadi F ni okey Kak Akilah dah belajar kan matematik nak tukar tu. Nak tukar hubungan ni kepada persamaan. Kalau dalam maths, kita kena tambahkan sebab kita nak guna ni sekarang ni hubungan. Jadi bila hubungan ni kita nak tukar kepada persamaan, apa yang kita perlu buat? Kita kena tambah satu constant tau. Satu constant. Apa constant Satu kita panggil constant apa bahasa Melayu? Yalah. Satu pemalar. Daya sama dengan sebab kita ni faham macam mana dia boleh tiba-tiba ada K ni sebabnya ini hanyalah hubungan. Jadi daripada hubungan tu kita nampak semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Hubungan dia. Tapi hubungan ni bila kita nak jadikan dia persamaan matematik, kita perlu tambah satu pemalar. Jadi katalah pemalar tu K. Jadi kita dapat formula F sama dengan KA. Tapi sebenarnya kalau kita ada, ni dah belajar Y equals to MX plus C? dah. Jadi kalau tengok graf ni, okay, kalau kat sini katalah saya buat graf lagi satu yang sama je sebenarnya. Cuma kita terbalikkan F di situ, Y di sini. Okay. Sorry, F dekat situ, A sebagai paksi X. Jadi, kalau pada graf, pada equation ni, paksi Y kita apa? F, kan? Paksi Y kita F. Paksi X, A. Jadi, cikgu tulislah. Kat sini, X kita adalah A. Jadi, kalau graf ni adalah graf macam ni, graf berkadar terus,
dia potong pada kosong. Jadi kosong tu adalah intercept kan, y-intercept tu, jadi kosong. Jadi M tu apa? M tu pemalar. Dah dapat daripada apa? M ni kalau dalam matematik kita dapat daripada mana? Kecerunan. Kecerunan. Jadi kalau kecerunan ni kita tengok kecerunan ni dapat, okey, kita tahu formula kecerunan. Kecerunan dia punya formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi sekarang ikut pada graf, Y2 kita apa? Kita adalah F kan? Jadi F2 kat sini tolak F1. Jadi kita ada perubahan daya. Segitiga ni maksudnya perubahan lah. Ya, F2 tolak F1. Bahagi paksi X kita A. Jadi kat sini kita ada A2. Sini kita ada A1. Jadi A2 tolak A1, kita ada perubahan pecutan. Jadi sebenarnya kecerunan ni bagi kita nilai jisim. Okay, jisim tu adalah M lah. Jisim dia punya simbol M. Jadi kat sini, kita letaklah kat sini M. Tapi M tu bukan kecerunan semata-mata. M ni kita tahu dia adalah jisim. Okay. Okay, kita tengok unit dia. Kalau F tu apa unit dia? Newton. A tu apa? Meter per second. Itu nanti kita potong-potong dapat unit jisim tu meter. Jadi kita simpulkan untuk tajuk daya, inilah yang kita dapat formula dia. Formula dia dapat daripada mana? Daripada graf. Right. Lepas tu kita tengok tentang daya impuls. Apa maksud daya impuls? Daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Tadi kita dah cakap tentang momentum, betul? Momentum maksud dia adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Ni. So ni momentum. Ni pun ada momentum. Cuma bezanya yang ni cikgu guna V. V tu menunjukkan apa, Akilah? Hal laju akhir. U tu maksudnya apa? Hal laju awal. Okey. Jadi sekarang ni kita tengah cakap tentang daya impuls. Daya impuls bukan momentum, tapi daya impuls adalah daya. Dia adalah kadar perubahan. Dia adalah kadar perubahan momentum. Sebelum tu, kita cakap tentang impuls. Impuls tu apa? Kalau tengok pada definition, impuls tu adalah perubahan momentum. Tengok ni. So kalau sini, MV tu adalah apa? Momentum selepas. Kalau U maksudnya hal laju awal. Jadi ini bila M darab U, jisim darab hal laju, itu adalah momentum awal dia. Jadi kalau momentum sebelum dengan selepas ni berbeza, jadi kita boleh cari perbezaan dia lah. Itu kita kata perubahan momentum. So inilah dia perubahan momentum. Okay, jadi sebenarnya perubahan momentum ni apa? So sebenarnya perubahan momentum ni kita ada nama lain special bagi dia, iaitu impuls. Dan ada lagi satu formula impuls, iaitu daya darab masa, F darab T. Okey. Jadi kita kena tahu dua-dua ni. Cuma yang ni boleh jadi sebagai dia punya definisi impuls. Yang ni tak boleh. Kalau soalan tanya, apakah maksud impuls? Impuls ialah daya darab masa. Salah. Soalan tanya apa itu impuls? Jawapannya ialah perubahan momentum. Okey, itu impuls. Jadi bila sebut daya impuls, dia kata daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Okay, apa persamaan atas dengan bawah? Okey, kat sini perubahan momentum, kat sini pun perubahan momentum. Cuma yang membezakan daya impuls tu dia ada kadar. Apa maksud kadar? Kadar tu adalah apa-apa yang diperkan dengan masa. Dia ada masa dekat bawah tu. Okey? Jadi, perubahan momentum bahagi masa adalah daya impuls. Okey. Jadi sebenarnya tak susahlah. Semua berkait. Momentum, daya impuls dan juga daya impuls.
Dia adalah kuantiti fizik yang berbeza-beza. Okey, semua kuantiti fizik yang berbeza-beza. Tapi dia adalah ada perkaitan. Okey, kita tengok soalan yang mana dulu. Okey, kalau objek ni mana tu? Okey. Okay, Ali sedang menendang bola dan Raja 1.2 menunjukkan Ali sedang menendang satu batu. Okay, yang ni bola, yang ni batu. Jadi apakah daya impuls? Kita dah tahu dah daya impuls ialah apa tadi? Kadar perubahan momentum. Ya, dia adalah kadar perubahan momentum. Okey. Soalan ni tak susah, dia nak suruh bandingkan masa impak. Okey, jadi kat sini dia tak tulis pula masa kan? Tapi kita tahu. Kalau Akilah pernah sepak bola, dan kalau bayangkan sepak batu besar macam ni dekat katalah dekat sungai ke apa yang kita rasa bila kita tersepak batu? Sakit kan? Kenapa kalau tersepak batu sakit tapi sepak bola tak sakit? Apa ciri-ciri yang berbeza antara bola dengan batu? Okay, bola kita tahu dia dibuat daripada bahan-bahan yang elastik sikit lah. Kan? Maksudnya lepas kita sepak, masa kita sepak tu dia akan macam kemik sikit. Lepas tu lepas kita habis sepak dia akan bulat balik kan. Jadi kat sini sifat dia ni yang boleh berubah bentuk menyebabkan kita tak rasa sakit. Hentaman tu ambil masa. Kan? Kaki kita nak pergi sana kan, ini masa yang diambil. Kan? Ni. Okay, sedangkan kalau batu dia takkan berubah bentuk kalau kita sepak dia. Jadi kena. Jadi masa yang sangat singkat. Okay? Jadi kata compare the time of impact. Jadi kita tahu kenapa sakit kalau gambar ni katalah Raja 1.1 kata masa perlanggaran Raja 1.1 lebih panjang daripada masa Raja 1.2. Okey. Jadi kalau tadi kita sebut tentang daya impuls, kalau cikgu tulis kat sini daya impuls, formula dia perubahan momentum bahagi masa. Okey. Jadi kalau masa dia panjang, kita tengok sini. Masa panjang, apa jadi pada daya? Apa hubungan antara daya dengan masa? Daya berkadar songsang dengan masa. Jadi kalau daya, kalau masa panjang, daya tu sikit. Maksudnya tak sakit. Ni tak sakit, daya rendah. Jadi kalau kita ada pelanggaran ataupun bahan-bahan yang kita buat, kalau kita tak nak bagi dia menyakitkan kita kena pastikan bahan tu dengan kita berlanggar dalam tempoh masa yang panjang supaya kesan dia, daya yang kena rasa sakit tu kurang. Jadi kat sini kita soalan tanya, bandingkan daya impuls dalam Raja 1.1 dengan 1.2. Jadi kita dah tahulah. Tadi kita tengok 1.1 masa dia panjang. 1.2 masa pendek. Jadi kalau masa panjang, daya pendek. Daya kurang. Jadi kita kata kat sini, daya impuls dalam Raja 1.1 kecil daripada daya impuls dalam Raja 1.2. Okay. Bandingkan kesakitan yang dialami. Jadi cikgu dah terangkanlah tadi, ini benda yang kita kena tahulah.
Jadi bila masa tu tinggi, daya tu kurang. Apa maksud daya tu kurang? Kita tak rasa sakit sangat. Kan? Macam you lompat jauh. Lompat jauh, lompat tinggi. Lompat tinggi dia bagi tilam. Betul tak? Betul. Kan kalau lompat tinggi. Okey, so kat sini ada tilam. Kenapa letak tilam tebal-tebal? Kenapa tak biarkan jatuh atas pasir je? Sebab tak sakit. So supaya bila orang tu jatuh, tilam tu akan jadi apa? Tilam tu akan terkedalam kan? Bentuk badan orang tu lah. Dia akan kemik ke dalam lah. Maksudnya kalau macam ni, dia akan jadi macam tu sikit kan. Jadi pergerakan ni ambil masa. Jadi sebenarnya pergerakan yang membuatkan dia bertukar bentuk tu, itu menambahkan masa. Jadi bila menambahkan masa, F dengan T tadi berkadar sengsang, bila masa bertambah, daya berkurang. Itu kita kena tahulah untuk topik daya impuls ni. Jadi kesakitan yang dialami, kesakitan pada darjah 1.1 lebih adalah kurang daripada kesakitan yang dialami pada darjah 1.2. Okey, dalam SPM boleh buat simbol ni ya. Boleh. Sebab simbol ni universal, kita tahu maksud dia apa kan. Cuma tulis sikit lah apa yang awak nak sebut. Okey, daripada jawapan nyatakan hubungan antara pertama sekali masa pelanggaran dan daya impuls. Okay, masa mana kita soalan yang cakap pasal masa tadi? Masa kat sini. Daya impuls di sini. Jadi apa yang kita nampak? Okay, ni 1.1, 1.1. Jadi Akila dalam exam, cikgu nasihatkan sampai SPM. Bila awak jawab soalan macam ni, so awak sebut 1.1 dulu kat atas. Jadi kalau kat bawah ni pun awak sebutlah 1.1 dulu. Sini pun awak sebut 1.1 dulu. Sebab ada student dia suka buat, dia bukan suka buat, dia tak ada cara kerja yang betul kan. Maksudnya dekat sini dia cakap darjah 1.1 dulu. Lepas tu kat sini dia buat 1.2. Lepas tu yang ni dia sebut 1.1 dulu pula. Tak salah. Tapi bila nak buat hubungan nanti takut confuse. Ataupun yelah nak panik-panik kan. Masa exam nak cepat-cepat jadi panik tersilap. Jadi kita tengok kat sini. Okay, dia tadi tanya tentang kaitan masa dengan daya impuls. Jadi awak nampak kat sini. Bila masa tu besar, tu simbol besar kan. Kat sini besar. Apa jadi pada daya impuls? Kecil. Nampak? Jadi jawapan kita ialah semakin besar masa perlanggaran, semakin kecil daya impuls. Okey, lepas tu dia nak hubungan antara masa dan kesakitan yang dialami Ali. Jadi masa tadi kita dah tengok besar, hubungan dia dengan kesakitan sikit. Jadi semakin pendek masa ataupun semakin kecil masa ataupun semakin besar ataupun tinggi masa perlanggaran, semakin kurang rasa sakit. Jadi cadangkan satu cara bagaimana Ali dapat kurangkan kesakitannya dalam darjah 1.2. Jadi 1.2 ni kita nak pastikan dia tak sakit. Satu cara ialah dengan memastikan masa dia punya pelanggaran antara kasut ni dengan batu sangat panjang. Jadi macam mana nak jadikan masa tu panjang? Jadi kita boleh cadangkan supaya Ali ni dia pakai stokin. Stokin tu mestilah tebal. Sebab stokin yang tebal tu boleh menyerap hentakan tu kan. Boleh menambahkan masa. Jadi kita cadangkanlah. Boleh memakai stokin yang tebal.
So kena mention tebal tu. Sebab apa? Kalau pakai stokin nipis je, tak membantulah untuk meningkatkan masa tu. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, sekarang kita nak tengok contoh soalan lain. Ini ya. Ini pun sama. Soalan perbandingan. Cuma soalan perbandingan ni dia jawab dekat kertas lain lah. Ni AC. Tengok. Okay, ini gambar dia. Okay, Raja menunjukkan dua ketel bola plastisin serupa. Jadi yang ni serupa. Cuma dilepaskan. Okay, ketinggian pun sama. Tapi satu hempap kayu, satu lagi hempap sponge. Okay, diperhatikan plastisin itu berhenti dengan lebih cepat apabila menghempap permukaan kayu. Apa maksud lebih cepat ni? Masa dia pendek ke panjang? Pendek. Okay, jadi kalau dekat sini, masa dia pendek. Yang ni masa dia panjang, nampak dia berubah bentuk tu. Dia sponge tu, dia berubah bentuk untuk menaikkan masa. Jadi, tengok lagi. Dia kata, okay, apa maksudkan dengan momentum? Jadi, kita dah jawab soalan yang sebelum ni tadi. Momentum adalah hasil darat jisim dengan hal laju. Okay, kat sini 5 markah. Dah pernah jawab soalan macam ni kan? Jadi, cerita dia panjang ni. Jadi, kita tengok apa yang soalan nak sebenarnya. Okay, mula-mula dia suruh kita perhatikan rajah 1.1, 1.2. Okay, kita tengoklah. Apa yang ada 1.1, lepas tu 1.2. Lepas tu dia kata, bandingkan bentuk berbola plastisin, permukaan kayu dan permukaan span sebelum. Okay, so sekarang ni kita kata sebelum. Dan satu lagi, semasa menghempap kedua-dua permukaan. Banyaklah tu. Jadi kalau kat sini awak jawab dalam AC, dia jawablah. Dia jawab dalam kertas. Lepas tu dia tengok apa poin yang dia nak. Jadi pertama poin dia nak bentuk berbola. Dia nak permukaan kayu dan permukaan sebelum. Okey. Permukaan kayu dan permukaan sebelum. Okey, jadi kawan nak jawab macam mana? So kita ada 3 markah kat situ. Lepas tu kat sini nak 5. Apa lagi 5? So ni 3. Lepas tu merupakan perubahan bentuk berbola plastisin dan kedua-dua permukaan itu. Ni yang keempat. Dan buat satu kesimpulan. Jadi ni yang kelima. Jadi pengalaman cikgu tanda kertas lah, tak kisahlah ujian ke, periksaan ke, raya, percubaan ke, SPM sebenar pun ramai pelajar yang hilang markah dekat sini bukan sebab tak tahu. Sebab soalan ni senang je. Jawapan semua ada dalam gambar kebanyakannya lah. Okay. Tapi pelajar-pelajar hilang markah sebab dia tak perasan. Alamak, ada soalan dekat tengah-tengah ni contohlah. Dia nak lagi pasal ni. Dia nak lagi. Soalan nak yang ni. Ataupun dia tak perasan ada satu soalan lain kat sini. Kesimpulan. Jadi dia buat 4 poin je. Jadi cikgu cadangkan Akilah, ingatlah bila buat soalan macam ni, buat numbering. Bila buat numbering, kita jawab dekat kertas pad. Jawablah macam ni. Jadi nombor soalan. Lepas tu kita buat pertama. Buat je 1, 2, 3, 4, 5. Kalau fizik ni dia punya essay tak berapa nak essay lah. Kan? So boleh buat poin-poin macam ni. Digalakkan. Jadi pertama sekali dia tanya bentuk bola plastisin sebelum. Okey. Jadi kita katalah bentuk bola plastisin sebelum menghempap kan? Ialah bulat elok kan? Bulat kan? Tetapi selepas menghempap permukaan permukaan. Okay, kalau kita tengok permukaan kayu, kalau permukaan kayu macam mana?
bentuknya Sikit. lepir kan? Mm-mm. Manakala selepas menghempap permukaan sponge bentuk masih bulat. Macam tu kita jawab. Okey, lepas tu yang kedua dia nak apa? Dia nak tu. Dia nak permukaan kayu. Jadi, awak rasa permukaan kayu macam mana? Permukaan, ikut pengalaman, permukaan kayu keras ke macam mana? Keras. Keras dan kasar. Manakala span permukaannya lembut. Okey, dan fleksibel lah. Yang ketiga dia nak apa? Okey, dah buat tu. So, kat sini ada 2 markah lah. Kat sini markah kedua dia sebelum menghempap, selepas menghempap, lepas tu permukaan kayu keras. Okay, yang keempat dia nak apa? Yang keempat dia suruh kita buat hubungan antara perubahan bentuk bola basah dan kedua-dua permukaan. Jadi apa hubungan dia? Okey. Jadi kalau menghempap bentuk bola itu plastisin. Okey, plastisin menjadi lepir apabila menghempap permukaan keras ataupun permukaan keras dan rigid tu lah, tak berubah. manakala tidak kekal plastisin bentuknya kekal dengan permukaan, bila dia kena permukaan lembut. Okey. Jadi bentuk tu menunjukkan apa? Jadi kat sini tengoklah. Kat sini kata apa ni? Kesimpulan, konsep kesimpulan. Jadi kat sini adalah tajuk apa? Tajuk daya impuls ataupun impuls. So kat sini kita kata kenapa yang ni tak berubah bentuk? Sebab daya impuls yang dikenakan oleh plastisin dan kayu tinggi kan? Jadi disebabkan itulah bentuk dia lepir. Menyebabkan bentuk menjadi lepir. Dan terbaliklah. Kan? Kat sini daya impuls dia kurang. Jadi dia masih lagi boleh mengekalkan bentuk dia. Okay, boleh So itu contoh soalan yang perbandingan. Yang ni kan? Ini soalan contoh lah. Cikgu. Ya? Screenshot jawapan tadi. Boleh. Saya bagi. Oh ya. Okey dah. Okey. So sekarang ni kita ada satu contoh soalan, tapi kita tak buat lah. Cikgu tunjuk je contoh. Ini soalan esei juga. Okay, ini pun soalan perbandingan. Raja menunjukkan sebutir peluru. Okay, sebutir peluru ditembak keluar dari sepucuk senapan. Ini tajuk apa ni? Raja dua menyuruh seorang perempuan sedang berjalan di sebuah perahu. Jadi ini tajuk momentum tadi tau. Okay, kalau ingat tadi Akilah, kita cakap tentang meriam tadi. Kalau yang ini senapang,
Okey, bullet ni sebelum dia tembak, dia di mana? Ni bullet kan? Sebelum dia tembak, dia berada di mana? Dia berada di dalam senapang. Kan? Jadi sebelum, kat sini kita ada sebelum senapang dan bullet berpisah. Yang ni ada lagi satu, selepas. Selepas tembak. Jadi sebelum tembakan, selepas tembakan. Apa lagi yang kita tahu? Jadi kalau kat sini total momentum berapa? Kosong. Kena tahulah kosong. Sebab apa? Dia tak bergerak. Semua tak bergerak. Senapang tak bergerak. Peluru tak bergerak. Jadi total momentum kosong. Total momentum sebelum. Tapi kalau total momentum selepas, kalau selepas total momentum berapa? Kosong juga. Kenapa kosong juga? Sebab kita ada prinsip keabadian ni. Kan? Prinsip keabadian ni kata sama. Apa yang sama? Jadi kalau sebelum ni kosong, selepas pun kosong. Tapi ingat, yang kosong tu adalah jumlah momentum. Bukan momentum satu-satu. Faham Jadi kalau yang ni pun sama. Orang ni. Orang ni pun sama. Dia berada di atas perahu. So perahu ni dia tak bergerak ke depan, tak bergerak ke belakang. Dia floating kan. Dia tenang je dekat atas air tu. Jadi mereka ni sebagai satu benda, satu unit. Jadi tak bergerak. So jadi jumlah momentum dia pun total pula jumlah kan. Jumlah momentum mereka sekarang ni kosong juga. Sebab orang ni tak bergerak. Perahu pun tak bergerak. Okey, jadi kalau kita tengok soalan pertama dia tanya, apakah maksud halaju? Okey, tak ada masalah. Halaju kita dah belajar. Halaju maksud dia ialah yang ni, laju ke halaju? Soalan tanya halaju. Jadi halaju adalah kadar perubahan sesaran. Jadi kita tahu tu. Jadi kita tahu, kita boleh tulis. Okay, dia adalah kadar perubahan sesaran. Kalau formula, dia tak tanya formula, tapi kalau maksud dia, halaju ialah kadar. Kadar tu adalah apa-apa yang bahagi dengan masa. Sesaran tu jarak lah. Jadi inilah formula dia. Jadi formula ni sebenarnya boleh membantulah awak untuk ingat maksud halaju ni. Okey, dia kata gunakan Raja 2.1, 2.2. Jadi awak tengoklah Raja 2.1, 2.2. Nyatakan ciri-ciri sepunya keadaan peluru yang ditembak keluar dan penumpang yang sedang berjalan di atas perahu. Jadi kan, so ciri-ciri sepunya ialah dua-dua ni ada jumlah momentum sebelum yang sifar. Yang ni pun sama. Jadi dia tanya lagi lah. Seterusnya hubung kaitkan ciri-ciri itu untuk jelaskan konsep fizik. Jadi ini konsep fizik apa? Konsep fizik prinsip keabadian momentum. Ya. Okey, lepas tu kita tengok lagi satu. Sempat ke lagi 4 minit ni? Okey, ni. Okey, Raja menunjukkan seorang lelaki dia dalam kereta. Dalam suatu kemalangan, tali pinggang dalam satu kenderaan boleh membantu mengelakkan pemandu daripada tercedera. Faham tak soalan? Okey. Jadi ini dalam aplikasi kehidupan seharian kita. Okey. Okey ke? Dengar bunyi ni. Okey. Jadi kat sini dia kata gunakan hukum Newton yang pertama untuk menerangkan bagaimana tali pinggang boleh membantu mengelakkan pemandu daripada tercedera. Jadi hukum Newton pertama apa? Ingat tak? Okey, hukum gerakan Newton yang pertama. Ini Newton kedua. Ya, yang ni Newton kedua. Nanti kita tulis. Okey, hukum gerakan Newton yang pertama ialah topik apa? Inertia. Ya, apa dia kata? Hukum gerakan Newton pertama kata satu objek yang sedang bergut akan terus bergut. Satu objek yang sedang bergerak dengan halaju malak akan terus bergerak selagi tiada daya luar yang bertindak. Okey. Jadi balik pada soalan ni, dia suruh kita cerita panjang lah. Sebenarnya kita nak terangkan.
Okey. Apa yang berlaku? Dia kata apa situasi dia? Seorang lelaki dalam kereta. Lepas tu dalam kemalangan. Tali pinggang tu membantu orang tu daripada tercedera. Okey, kenapa? Apa tugas tali pinggang tu? So kita katalah hukum gerakan Newton pertama menyatakan apa? Okey, so guys sekarang ya. Okey, orang tu sedang bergerak. Semasa perlanggaran, apa yang berlaku situasi dia? Semasa perlanggaran, apa yang berlaku? Orang tu akan tiba-tiba terstop kan? Betul tak? Dia tengah laju, tiba-tiba berlanggar dengan something. Apa jadi pada dia? Dia akan terberhenti kan? Campak ke depan. Okey. Okay, bila dia bergerak, kalau keadaan pelanggaran ni, kita dah masa dah habis Jadi kan kalau dia jalan laju, lepas tu dia terberhenti. Jadi kalau inertia yang kita belajar, okey, hukum pertama ni dia cerita pasal inertia. Okey. Jadi apa yang kita faham? Apa yang akan berlaku pada orang ni? So, semula-mula kereta dan dia bergerak laju. Jadi bila terstop tiba-tiba, kereta tu terstop tapi orang ni dia tak nak stop kan? Sebab dia ada inertia. Dia akan cuba terpelanting, betul tak? Jadi semasa pelanggaran kan, brake ditekan secara mengejut, okay, ataupun kita katalah semasa brake ditekan secara mengejut, apa yang berlaku keadaannya? Pemandu dalam kereta, macam mana keadaan dia? Dia duduk diam je ke ataupun macam mana? Dia macam terkumpan kan? Dia macam nak terpelanting. Terhubung ke hadapan. Kenapa dia terhubung ke hadapan? Disebabkan apa tadi konsep dia? Konsep yang berkaitan dengan hukum Newton pertama disebabkan inertia. Sebab dia nak terus berjalan tapi dia terpaksa berhenti. Jadi sebabkan tu dia terkedepan. Jadi kalau tak ada tali pinggang, apa yang berlaku? Orang tu akan terus terpelanting lah. Tercampak keluar ke ataupun dia akan tercampak keluar. Sebelum dia campak keluar, dia akan pecahkan ni. Orang tu pun mungkin berat ke apa kan? Dia akan pecahkan cermin dan dia pun terkeluar. Ataupun kepala dia hentak pada cermin ke pada itulah. So, bila ada tali pinggang tu boleh berfungsi macam mana? Tali pinggang boleh mengelak pemandu daripada terhumban ke hadapan. Sebab dia orang tu macam tertarik lah, tak boleh terkedepan sangat. Jadi mengurangkan. So tujuan tali pinggang sebenarnya apa? Mengurangkan kecederaan. Jadi tak adalah dia sakit sangat. Okey. Ada tak selain daripada tali pinggang ciri keselamatan yang lain yang boleh menyebabkan orang kurangkan kecederaan? Ada tak? Jawapan dia kalau tengok kan ada kereta yang ada beg udara, airbag. Ini bahasa Inggeris lah. Jadi kalau bahasa Melayu dia beg udara. Tahu kan kalau ada kereta yang ada beg udara, airbag tu kan. Maksudnya kalau hentaman tu terlalu kuat, airbag tu akan terkeluar. Sejak simulasi lah. Apa yang terkeluar? Airbag tu terkeluar. Nampak nampak tu airbag. Jadi airbag tu perlindungan lah. So tujuan airbag tu
dia menambahkan masa hentaman antara orang dengan airbag tu. Jadi orang tu dia tidak mengalami kecederaan. Maksudnya dia kalau tak ada airbag tu, dia akan hentam benda yang keras. Bila hentam benda yang keras, dia akan dapat kecederaan lah. Jadi bila ada airbag kiri, kanan, depan kan, kurangkan kecederaan. Mungkin cedera-cedera tapi sikit je lah. Okey, tu dia. Okey, itu sikit contoh lah. Okey, dan lain-lain ni nanti kita boleh buat kemudian ataupun Asilah boleh buat sendiri. Nanti kita boleh bincangkan jawapan. Ini soalan inertia. Ini kita tak buat lagi Jadi soalan jenis AC lah, macam AC tentang inertia. Kan, lori dia punya berat sangat tinggi. Macam mana? Okey, cikgu rasa itu dulu. Cikgu dah bagi nota dekat yang awak tu. Cuma nota yang cikgu bagi, yang kita buat sama-sama tu tak berapa lengkap lah kan. Nanti awak boleh tambah-tambah. So, minggu depan kita akan masuk topik yang terakhir iaitu berat. Kita buat lagi beberapa soalan. Lepas tu kita boleh masuk topik baru. Okey? Cikgu. Ya. Yang recording ni cikgu boleh kasih ke? Boleh. Saya akan bagi. Okay. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.